Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini ingin saya kongsi dengan tuan-tuan petikan ayat 20 sehingga 26 dalam suratul Maidah. Allah menceritakan bentuk-bentuk penghinaan yang Allah timpakan ke atas Bani Israel disebabkan keengganan mereka untuk mematuhi perintah Nabi Musa alaihi salam yang diutuskan kepada mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Bermula daripada ayat 20 sehingga ayat 26 dalam suratul Maidah juzuk yang ke-6 ini. Ayat-ayat ini mengisahkan tentang pekerti perangai Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah satu-satunya pemimpin yang terbesar daripada kalangan Bani Israel. Nabi Musa jugalah yang menyelamatkan mereka daripada penghambaan dan penindasan orang-orang bangsa Qibti di Mesir. Untuk menjadi umat yang bebas lagi merdeka, Nabi Musa diarahkan oleh Allah untuk membawa mereka menyeberangi Laut Merah, meninggalkan bumi Mesir, menuju ke bumi atau ke negeri yang dijanjikan oleh Allah, iaitu Tanah Suci, yang dimaksudkan dengan Ardul Muqaddasah, yang dimaksudkan dengan
bumi yang dijanjikan oleh Allah sebagai tanah suci, yang mana tempat itu sedang diduduki oleh kaum Kan'an, yang dikatakan sebagai kaum yang gagah perkasa. Lalu Nabi Musa mengajak kaumnya, yakni Bani Israel, untuk memasuki negeri tersebut. Kerana itulah tanah suci yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bani Israel disuruh untuk memerangi penduduknya yang terdiri daripada kaum Kan'an. Nabi Musa kata, jangan berundur, hendaklah kita mara ke hadapan memerangi mereka. Nescaya Allah akan memberi kemenangan kepada mereka. Kemudian barulah kita berhak untuk menguasai negeri itu dan menjadi umat yang merdeka lagi berdaulat. Nabi Musa dah beri jaminan kepada mereka, kan, untuk mendapatkan tanah suci yang dijanjikan oleh Allah ni, kita kena perang dulu dengan puak-puak Kan'an, yang walaupun mereka gagah perkasa. Nabi Musa kata, kita masuk, kita jangan undur. Allah beri kemenangan kepada kita. Lepas pada itu barulah kita boleh menguasai negeri tersebut dan kita akan jadi umat bangsa yang merdeka. Tapi yang kata Bani Israel ni banyak membantah nabi-nabi mereka. Dan di antara yang mereka bantah ni Nabi Allah Musa AS. Seruan Nabi Musa mereka tak peduli. Sebaliknya mereka menderhakai perintah Nabi Musa. Akhirnya mereka telah dihukum oleh Allah dibiarkan hidup dalam kebingungan di tengah-tengah padang pasir Ati selama 40 tahun. Lalu kata ulama, tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka ialah untuk memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita umat baginda, bahawa sifat sombong dan membesar-besarkan diri, bongkak, sudah menjadi darah daging pada sebahagian besar daripada kaum Bani Israel. Dan sifat ini pula lah yang telah diwarisi oleh keturunan mereka. Sampailah kepada zaman kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heranlah kalau kita baca dalam sejarah orang-orang Yahudi yang asal keturunannya daripada Bani Israel ini, diceritakan kepada kita enggan dan juga menolak seruan serta petunjuk yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya mereka mengetahui kebenaran Nabi. Mereka mengetahui benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi dan mereka tahu Nabi Muhammad ni Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana sifat mereka tadi ni, sombong, besar diri, bongkak, merasakan mereka lah umat yang paling mulia, lebih baik daripada bangsa lain dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka tak mau terima Nabi dan tak mengaku Nabi sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah, walaupun kebenaran itu telah datang kepada mereka. Jadi kata ulama, selain daripada ayat-ayat ini merupakan cerita, ia juga merupakan penawar kepada hati Nabi SAW dan perasaan Nabi yang seringkali disakiti oleh budi pekerti yang buruk puak-puak Yahudi keturunan Bani Israel ini, kan? Secara detailnya, jadi secara umum saya cerita, ayat 21 hingga 26 ini diterangkan bahawa Nabi Musa alaihissalam, untuk kita tahu lebih detail cerita ni, bagaimana sikap mereka ni. Sedangkan jelas Nabi Musa ni diutuskan kepada mereka pun mereka tak mau nak terima apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam menyeru kaum dia supaya, hei Bani Israel, kamu kena kenang nikmat yang Allah kurniakan ke atas kamu. Banyak Allah bagi. Di antara yang paling besar Allah beri,
Banyak di antara mereka dilantik sebagai Nabi, diutuskan sebagai Nabi daripada kalangan Bani Israel. Kemudian Allah beri pangkat raja, pemerintah di kalangan mereka. Dan anugerah-anugerah yang belum Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada seorang pun sebelum daripada mereka. Ada 3 benda yang Allah beri. Allah beri kenabian, mana nak ramai di kalangan Bani Israel ni yang dipilih menjadi Nabi, Rasul. Ada yang menjadi raja, memerintah kerajaan yang besar. Dan Allah beri anugerah yang Allah tak pernah beri kepada orang lain. Kenabian, pangkat kenabian. Ialah, Nabi ini kita tahulah orang yang menyandang pangkat yang mulia. Allah mengutus kepada Bani Israel beberapa banyak para Nabi. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Allah Harun, serta beberapa Nabi-Nabi yang lain sebelum kedua-dua Nabi ini diutuskan. Ibnu Jarir meriwayatkan bahawa Nabi Musa telah memilih kaumnya sebanyak 70 orang yang baik-baik. Mereka diajak oleh Nabi Musa AS mendaki gunung tempat dia munajat, yakni merayu kepada Allah, sehingga di sana mereka semua telah menjadi Nabi. Nabi Musa ajak, Ibnu Jarir meriwayatkan bahawa Nabi Musa pernah pilih 70 orang yang baik-baik di kalangan Bani Israel ni. Bawa naik munajat atas gunung, merayu kepada Allah, berdoa, sehingga akhirnya Allah makbulkan permintaan dan Allah angkat 70 orang ni menjadi Nabi di kalangan Bani Israel. Orang-orang ahli kitab beranggapan setiap orang yang mendapat wahyu atau berita ghaib daripada Tuhan dikira sebagai Nabi. Adapun Nabi-Nabi mereka yang selepas Nabi Musa semuanya ada menjalankan syariat Nabi Musa, berhukum dengan Taurat dan beramal dengan pengajarannya. Termasuklah di antara itu ialah Nabi mereka iaitu Isa AS. Kan? Itu satu kelebihan yang Allah beri pada Bani Israel ni. Maknanya ramai di kalangan keturunan mereka yang menjadi Nabi, yang diberikan pangkat kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka. Dan juga raja. Adapun pengertian raja ini ialah mereka yang mengendalikan hal ehwal dirinya dan urusan keluarganya. Ini berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata, kalau seseorang Bani Israel sudah ada mempunyai seorang khadam, seekor binatang tunggangan dan seorang isteri, adalah ia dikira sebagai seorang raja. Abu Daud pula meriwayatkan bahawa Zaid bin Aslam mengatakan, orang yang sudah mempunyai rumah dan mempunyai seorang khadam, dia adalah raja. Berdasarkan kenyataan di atas, maka orang yang mempunyai kemudahan-kemudahan seperti itu, samalah keadaannya seperti raja-raja, karena dia telah menikmati kesenangan dan kemerdekaan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga, dan tidak syak lagi bahawa dialah raja dalam rumah tangga. Jadi raja yang dimaksudkan di sini ialah raja yang Allah beri kepada dia kuasa memerintah, walaupun dalam rumah tangga dia ada khadam dia, kemudian dia ada tunggangan dia ada isteri, dan dia merupakan raja dalam rumah tangga dia. Allah beri kebebasan kepada Bani Israel. Dan yang dimaksudkan dengan anugerah-anugerah lain yang Nabi Musa ajak supaya Bani Israel mengenangkan kembali apa yang Allah beri kepada kita, yang Allah tak pernah beri kepada umat yang lain, ialah di antara isi alam pada zaman mereka dijajah oleh Fir'aun, memang belum ada anugerah seperti dikurniakan oleh Allah. Misalnya terbelah laut untuk mereka lalui. Bila mereka dikejar oleh Fir'aun, akhirnya Nabi Musa katok laut dengan tongkat, terbelah lautan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapa-siapa pun. Mereka jemerang sampai selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terselamatnya mereka daripada dibinasakan oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Kemudian Allah buat turun pula makanan, manisan daripada langit yang diberi nama manna, manisan, manna, dan burung yang bernama salwa. Begitu pula adanya awan yang melindungi mereka daripada panas matahari yang terlampau terik di padang pasir dan sebagainya.
Allah beri kepada Bani Israel ni anugerah yang tak pernah Allah beri kepada mereka yang lain. Lalu Nabi Musa ajak mereka, "Hei ya Bani Israel, azkuru ni'matallahi alaikum." Hampa kena kenang balik nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Kenabiannya, kerajaannya, dan juga anugerah yang tak pernah Allah beri kepada umat-umat yang lain. Maka lalu kata Nabi Ibrahim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salam, kan, untuk mereka bersama dengan Nabi Musa masuk ke dalam tanah negeri yang Allah janjikan kepada mereka, tanah suci. Dan Nabi Musa beri jaminan, kalau kita masuk, kita tidak mundur, walaupun musuh-musuh kamu itu besar-besar orangnya, bangsa Kan'an, tetapi belum tentu mereka itu teguh hatinya dan mempunyai semangat yang kuat. Jadi untuk mengalahkan mereka terlebih dahulu hendaklah dilemahkan hati dan semangat mereka. Sebab itulah kita perlu berdepan dengan bangsa Kan'an ini dengan penuh keimanan dan semangat, keberanian yang sepenuh-penuhnya. Tapi nasihat Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel ini tidak diperdulikan oleh Bani Israel, karena kehidupan mereka yang biasa dimanjakan oleh nikmat dan mukjizat, mendapat kurnia dengan mudah yang tidak disangka-sangka, apatah lagi setelah mereka diperbudak dan menjadi hamba beratus tahun dan dijajah oleh bangsa Qibti di Mesir. Rupa-rupanya hati mereka takut untuk berdepan dengan musuh, kan? Sampai ada yang diriwayatkan menangis, dan juga menangis mereka juga menjerit tak mau ikut serta masuk ke negeri yang penduduknya terdiri daripada bangsa-bangsa gergasi lah, orang besar-besar, tubuh badan yang gagah dan sebagainya. Bahkan ada yang meminta kepada Nabi Musa supaya mereka dihantar ke Mesir. Malah ada pula yang mengucapkan kata-kata ejekan tidak sopan kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa suruh mereka masuk, dia kata, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila." Hei Musa, biarlah Musa berdua dengan Tuhannya sahaja yang pergi berperang dengan bangsa Kan'an tadi ni, untuk mengalahkan bangsa-bangsa gergasi ini. Sedangkan mereka akan tinggal bersenang-senang duduk menunggu di sini. Sampai begitu sekali dia buat main dengan Nabi Musa, dengan bangsa Israel, Bani Israel ni. Musa, kalau nak pergi perang sangat, pilah kamu dengan Tuhan kamu, kami tahu habis. Sedangkan Musa kata, jom masuk lawan dengan penuh keimanan, jangan mundur. Walaupun mereka kuat, belum tentu mereka boleh menang. Kita lawan dengan keimanan. Kita akan menang, ini janji Allah. Kemudian Allah akan beri kepada kita penguasaan terhadap negeri ini. Tapi tak. Akhirnya Nabi Musa tak mampu untuk memerintahkan kaum dia sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, Allah mengharamkan mereka daripada memasuki tanah suci itu. Sebab tu kalau kita baca, fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah, diharamkan selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka hidup dalam keadaan hina. Yatihuna fil ard makna kebingungan di atas muka bumi. Boleh jadi Allah haram selama 40 tahun, boleh jadi Allah haram selama-lamanya. 40 tahun mereka hidup dalam kebingungan sebagai balasan kepada mereka kerana keengganan untuk mematuhi perintah Nabi Musa. Lalu Allah hukum mereka supaya tinggal di padang pasir At-Tih, panas, tandus, dalam keadaan penuh keperitan, menderita. Di samping mereka hidup dalam kawasan yang membengongkan, sesak jalan, tak jumpa punca. Allah timpa kehinaan demi kehinaan kepada Bani Israel ni kerana apa? Bantah, bongkak, sombong. Perangai itu sampai ke bila-bila. Duk berasa mereka lah bangsa yang paling mulia dan sebagainya. Bunuh orang dengan sewenang-wenangnya, bahkan Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka pun mereka bunuh. Kan? Padang pasir At-Tih ini dengan makna padang pasir yang membingungkan. Tak boleh jumpa jalan keluar daripada tempat yang Allah hinakan mereka itu.
Dan Allah memang tak bagi mereka keluar daripada kawasan itu sebagai penghinaan kepada mereka. Jadi terpaksa hidup di tengah padang pasir yang tandus, panas, tidak ada kemudahan dan sebagainya. Sebabnya ialah manakala mereka cuba pergi waktu malam mencari jalan keluar, tiba-tiba keesokan harinya mereka telah berada di tempat mereka semula. Macam mana kita tengok kisah kadang-kadang kan, orang masuk rumah orang nak keluar tak boleh, cari pintu tak jumpa, duk rasa kena keluar tau, tapi tak boleh keluar. Malam mereka cari nak keluar daripada kawasan padang pasir, tengok-tengok esok tu tang tu balik. 40 tahun, ada pandangan kata 40 tahun. Jadi keadaan ini hidup mereka selama 40 tahun. Mana kalau daripada kecil itu tua dah sampai umur 40. Kalau hak umur 5-60 dah tu bakal mati lagu tu ya. Kat padang pasir tu. Kan? Tidak ada yang hidup, hanyalah pemuda-pemuda yang dahulunya belum berumur 20 tahun. Hak tinggal saki baki itu hak umur tak mencecah 20 tahun lagi lah. Hak umur 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas tu pakai mati di situlah. Pemuda-pemuda inilah kemudiannya menjadi generasi baru dan tunas-tunas baru yang menggantikan generasi yang lama yang telah pupus. Kan? Diriwayatkan bahawa keluasan tempat yang Allah timpakan kehinaan kepada mereka itu ialah kira-kira 30 batu. Ada yang meriwayatkan bahawasanya penduduk yang tinggal di sana iaitu Bani Israel yang boleh mengangkat senjata sahaja ialah sekitar 300,000 orang. Jadi itulah penghinaan yang Allah timpakan dalam sejarah sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka tidak peliklah pada hari ini kalau kita tengok daripada saki baki keturunan mereka jugalah kan, walaupun tidak keseluruhannya, Zionis Israel yang menduduki tanah haram Palestin, bangsa yang bukan satu bangsa yang boleh, kaum yang kita boleh jadikan sebagai kawan. Tapi itulah, walaupun jumlah mereka yang sedikit, yang kecil, tapi mereka menguasai dunia keseluruhannya. Amerika yang besar pun tunduk kepada mereka disebabkan rancangan yang mereka buat dan mereka berjaya. Hari ini kita melihat bagaimana rakyat Amerika sendiri pun bangkit menentang keputusan kerajaan yang memberi sokongan keuangan kepada Zionis Israel ni. Kan? Sedangkan rakyat mereka sendiri hidup dalam keadaan susah. Kena banjir pun kerajaan tak tolong. Tolong pun tak beri sebagaimana pertolongan yang mereka beri kepada Zionis Israel untuk membunuh umat Islam di bumi Palestin. Dan kita sedang menuju ke akhir zaman dan sememangnya ini benda yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Cuma kita ada peranan kita sebagai umat Islam. Sebab tu sebagaimana disebut dalam khutbah tadi, bumi Palestin bukan bumi orang Arab sahaja, tapi bumi umat Islam keseluruhannya. Mana kita kena ambil berat, kena ambil cakna. Kena ada perasaan marah kepada bangsa-bangsa ataupun kepada musuh-musuh Islam ni. Paling-paling tak ada pun kemampuan kita adalah angkat tangan minta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan pertolongan kepada orang-orang Islam di sana. Ini di antara benda-benda yang boleh kita bantu selain daripada keuangan dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi itulah sejarah telah mencatatkan kepada kita bagaimana keadaan mereka, kehidupan mereka dengan penuh sikap bongkak dan sombong. Tak peliklah kalau mereka ni sombong dan bongkak dengan kita. Kalau dengan Nabi-Nabi mereka dulu pun mereka buat tak heran. Kalau Nabi mereka suruh, mereka pun mereka bantah depan-depan lagu tu je. Kan? Nabi Musa AS pun mereka lawan dan sebagainya. Maka tidak peliklah juga bangsa ini ditimpa kehinaan demi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada tanah air, tidak ada negara, melainkan dengan merampas hak orang Islam dan mengisytihar negara mereka secara haram. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ini memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.